Tes. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada petang ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Kali pertama saya datang di sini. Mudah-mudahan bukan kali terakhir lah. Okay. Dan dah lama saya datang area sini. Bila ada highway dash, barulah dia punya laju dia sampai cepat ke sini. Highway dash. Saya daripada Bandar Seri Damansara. Jadi lebih kurang 40 minit jugalah. 45 minit juga. Jadi walaupun perjalanan 45 minit itu kadang-kadang kita rasa cepat, kadang-kadang kita rasa lambat. Tapi apabila kita kaitkan dengan alam yang Allah cipta di luar sana, 40 minit, 45 minit itu amat-amat cepat sekali. Amat-amat dekat sekali. Kerana kalau kita perhatikan, Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran 190, mahfumnya. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran, keluasan, rahmat Allah SWT. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kalau kita tidak melihat alam ini daripada sudut yang mana Allah suruh kita pandang, kita telah melepaskan satu peluang. Satu peluang, satu opportunity untuk membawa kita kepada satu kesedaran betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, dan betapa orang kata insignificant. Kerana kalau kita tidak sedar kita ni kecil, kita akan rasa kita ni besar. Walhal kalau kita perhatikan, kita ni duduk di atas sebuah dunia, sebuah planet yang Allah cipta, di atasnya pelbagai jenis makhluk. Daripada sekecil-kecil kuman yang kita tak nampak, kena guna mikroskop, kan? Sehingga sebesar-besar makhluk yang tidak boleh bercakap seperti Gunung Everest. Semua terletak di atas sebuah dunia yang amat besar pada fikiran kita, pada perasaan kita, iaitu bumi kita. Tapi bila kita mula membandingkan bumi kita ni dengan ciptaan Allah di luar sana, kita akan dapat lihat satu persepsi yang berlainan. Satu pandangan yang berbeza.
Kalau tuan-tuan perempuan dapat lihat dekat depan ni, kat TV depan ni, gambar ni. Gambar ni bukannya gambar daripada Hollywood movie. Gambar ni alhamdulillah saya dapat rakam dekat rumah saya. Menggunakan teropong khas yang boleh nampak api matahari. Ketika dirakam ni 18 Oktober 2023 lepas. Dalam masa 20 minit saya pun pasang teropong saya, ambil gambar matahari dengan niat nak cuba melihat lontaran api matahari tu, nak cuba merakamkannya. Dalam masa 20 minit saya pun rakam sikit. Berturutan lah. Lebih kurang seminit sekali lah, lebih kurang macam tu. Kemudian saya cantumkan gambar tu. Kemudian bila dilihatkan, apabila kita mula cantumkan gambar tu, rupa-rupanya api tu bergerak begitu laju. Begitu laju, seolah-olah macam ditiup oleh angin. Api dekat matahari ni. Kemudian bila kita dah tahu sekarang ni, zaman sains dan teknologi ni, kita dah tahu saiz bumi besar mana, saiz matahari tu besar mana. Jadi bila kita rakam matahari dalam teropong kita ni, kita lihat yang kat belah bawah warna oranye tu, tak muat matahari tu dalam teropong kita tu. Sebab teropong kita tu zoom dekat sangat. Dan jadi kita hanya melihat sebahagian kecil daripada bentuk bulat matahari tu. Tapi daripada situ pun kita dah boleh buat kira-kira. Kita dah buat hisap kiraan. Bentuk saiz matahari tu, kita tahu saiz dia berapa, 109 kali ganda lebih besar daripada bumi. Bentuk bulat matahari tu. Jadi, saya pun buat pengiraan. Saiz matahari dalam video besar macam tu. Jadi saiz bumi besar macam mana? Kita pun buat kira-kira sikit, bagi 109 kali semua-semua tu. Saya pun letak gambar bumi kat situ. Dan bila kita lihat, bila kita letak gambar bumi kat situ tu, itulah saiz perbandingan antara bumi kita dengan matahari kita. Dan bila kita perhatikan, dalam masa 20 minit tu, api tu menyala-nyala tu seperti macam api yang kita lihat orang bakar sampah ni lah. Kan? Biasalah menyala-nyala. Kan? Tapi dalam masa 20 minit tu, cuba lihat, pergerakan api yang melonjak-lonjak daripada matahari tu, dia dah melangkaui berapa kali saiz bumi dalam masa 20 minit. Bayangkan kalau kita letak bumi tu, kita kata apa? Tenggekkan bumi 1, 2, 3 ke atas kan. Lebih kurang apa saiz dia? Rasanya lebih kurang 10 kali tinggi matahari, 10 kali tinggi bumi. Api yang melonjak keluar 10 kali ganda lebih besar daripada bumi. Jadi bila kita fikirkan, Allah cipta matahari ni selain daripada sebab memberi kita cahaya, memberi kita haba, kan, dapat kita hidup tiap-tiap hari tu. Tapi bila kita teropong, kita akan nampak benda-benda macam ni. Untuk apa? Kan? Apa tujuan dia? Apa sebabnya? Mesti ada pengajaran dia. Kan? Mesti ada dia punya ibrah dia. Sebab Allah takkan cipta benda ni sia-sia. Cuma kita perasan tak perasan je lah pengajaran dia tu. Dalam kes macam ni, mungkin kita boleh lihat daripada sudut betapa lajunya api yang menyala-nyala dekat atas matahari tu. Andai kata bumi tu berada dekat dengan matahari macam tu, bumi kita jauh tak adalah dekat macam tu kan. Andai kata bumi diletakkan di atas permukaan matahari seperti itu, dekat mana kita nak lari? Dekat mana kita nak sembunyi? Nak turun bawah tanah lagi ke? Nak naik kapal terbang terus nak lari, nak pusing ke mana? Kan? Kita tidak berupaya nak buat apa-apa. Kita tidak ada daya upaya menggunakan teknologi yang ada sekarang itu untuk menyelamatkan diri. Daripada apa? Daripada semburan api yang ada dekat matahari ni, yang kita lihat ni, hanyalah salah satu daripada banyak-banyak semburan api yang ada dekat matahari. Jadi bayangkan, kita telah diletakkan
bumi kita ni, Allah telah letakkan kita pada kedudukan yang ketiga. Daripada matahari, kita ada 3 buah planet. Utarit, Zuhrah, bumi. Yang ketiga, jauh sikit. Jauh sikit lah. Jadi bila jauh sikit tu, kita tak akan dapat kena direct macam tu. Jadi maknanya kita selamat. Jadi itu menunjukkan bahawa rahmat yang Allah nak bagikan kepada kita. Allah telah desainkan bumi kita ni untuk kita hidup. Nasib baiklah Allah tak letak bumi kita ni duduk atas planet yang paling dekat dengan matahari, Utarit. Itu dekat matahari, dekat-dekat planet tu dengan matahari tu, Utarit tu. Kalau kita pernah lihat matahari macam nak maghrib tu, kadang-kadang kita nampak warna oranye matahari kan. Kadang-kadang kita boleh nampak kan. Kalau di planet yang paling dekat dengan matahari, Utarit, saiz matahari tu dengan mata 3 kali ganda dengan apa yang kita lihat dengan mata kasar dekat bumi kita ni. Dekatnya kita dengan dia kalau berada dekat planet tu. Tapi kita jauh. Tapi tak begitu jauh sehingga kan kita menjadi sejuk. Kerana kita perlukan haba matahari untuk hidup. Jadi maknanya kita telah diletakkan, Allah telah letakkan bumi kita ni cantik molek dah. Kawasan yang tak dekat sangat supaya tak terlampau panas. Tak jauh sangat supaya kita tak terlampau sejuk sangat. Ngam-ngam kedudukan kita ni di mana segala benda hidup boleh dapat manfaat. Ialah panas-panas kita daripada pagi tadi tu, itu panas tu, kita boleh hidup juga. Sesejuk-sejuk orang yang duduk dekat dekat Norway ke, dekat Iceland ke, pun boleh hidup juga. Kan? Tidak terlampau sejuknya tu sampailah kita tak boleh yang kata apa, taklah sampai kita terseksa mati. Panas kita tu tak sampailah terseksa boleh panas, mati panas. Boleh hidup, boleh cari jalan nak hidup. Kan? Jadi kita berada pada kedudukan yang amat-amat cantik, sempurna, indah. Jadi itu yang kadang-kadang bila orang bertanya, kita belajar ilmu falak, yang kita tahu ilmu falak yang berkaitan dengan apa proses ibadah kita setiap hari. Tak lama lagi kita masuk Ramadan, kan, melihat anak bulan. Kemudian pergerakan matahari untuk melihat untuk mengira waktu solat, kan. Kedudukan bulan, bintang dan matahari menentukan arah kiblat, kan. Benda tu semua yang melibatkan, yang berkait rapat dengan ibadah kita tu, semua berkait rapat dengan benda-benda yang ada kat langit, kan. Bulan, matahari, bintang, kan. Tapi di luar sana tu rupa-rupanya banyak lagi benda lain. Benda-benda yang tidak ada kaitan secara langsung dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita baca berita, kan, negara China ataupun India telah berjaya menghantar kapal angkasa ke planet Marikh, kan, mendarat di sana dalam usaha untuk cari air. Dia nak cuba cari jalan macam mana nak hidup kat planet Marikh tu. Jadi kadang-kadang kita fikir juga, apa faedahnya kalau kita belajar benda-benda macam tu? Kan? Tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita setiap hari pun. Tapi, bila kita fikirkan daripada sudut yang lain, daripada sudut penciptaan alam yang Allah cipta ni, kita akan dapat lihat mengapa Allah cipta bumi ni macam gini. Saya tunjuk sikit ya. Malam ni niatnya kita nak bawa teropong. Tapi teropong tu jauh pula tak sampai ke sini. Jadi tak dapatlah nak meneropongkan langit. Okay. Tapi walaupun kita tak dapat menggunakan teropong, sebenarnya dekat langit kita ni, dengan mata kita pun dah dapat lihat macam-macam. Mungkin tuan-tuan ingat, perasan kalau kita sekarang ni lepas isyak, nantilah lepas isyak, bila kita keluar masjid, arah barat ke sini, tapi nak turun sikit, ada sebutir bintang yang terang.
Kalau siapa perasan lah. Benda tu dah lama dah, berbulan dah ada kat atas langit kita tu. Cuma kita jenis yang tak pernah pandang kat langit, tak perasan lah benda tu kan. Tapi dia ada. Cuba tuan-tuan kejap lagi tengok lepas isyak nanti. Atas kepala kita dia rendah sikit, dia nak turun, dia nak terbenam sebelah barat. Yang bercahaya itu adalah sebuah planet lain, sebuah dunia lain, iaitu planet Mushtari. Yang ni. Dengan mata kita nampak dia seperti sebutir bintang terang je. Tapi bila kita mula meneropong, kita akan dapat lihat bentuk dia. Dan rupa-rupanya, yang bintang terang yang kecil itu, saiznya 12 kali ganda lebih besar daripada bumi. 12 kali ganda lagi besar daripada bumi. Kita ingatkan dia kecil. Kan? Comelnya bintang tu. Kita rasa macam tu je lah. Perasaan kita macam tu sajalah kan. Tapi bila kita mula mengkaji tu, rupa-rupanya yang itu adalah sebuah dunia lain yang Allah cipta. 12 kali ganda saiz bumi. Kan? Jadi macam mana? Apakah faedah planet tu pada kita? Yalah, dia tu jauh, dia tu besar, mesti ada faedah dia tu. Tapi bila kita lihat daripada sudut yang tadi tu, bila kita mula buat perbandingan di antara dunia-dunia yang ada di dalam sistem suria kita ni, barulah kita akan dapat rasa bersyukur kita kepada Allah yang telah meletakkan kita dekat bumi kita ni. Sebagai contoh. Di dalam, kita tak cerita lagi bab-bab bintang yang lain lah. Kita baru cerita matahari kita, yang kita duduk keliling matahari kita ni. Di luar sana, dekat langit, kita boleh lihat sehingga 6,000 bintang. Dengan mata kasar. Daripada maghrib sampai ke subuh. Kalau tak percaya, jom kita buat program masjid ke bintang. Boleh tu. Nak memverifikan 6,000 bintang tu lah. Kan? Tapi maknanya 6,000 bintang itu pun kita rasa macam tak boleh nak kira. Kan? Pernah kat tuan-tuan balik pergi lah mungkin kawasan yang gelap. Banyak je bintang. Kan? Dan kadang-kadang kita sebut sampai tak terkira banyak je bintang di langit. Sebab terlampau banyak bintang. Walhal yang itu semua baru 6,000. Tapi dengan teropong dia akan jadi berjuta-juta. Tapi di antara berjuta-juta bintang yang ada kat langit tu, kita duduk dekat dengan sebuah bintang yang bernama matahari. Dan matahari ni dikelilingi oleh dunia-dunia. Planet-planet, dunia-dunia, termasuk bumi kita. Yang kat luar sana tu lain ceritalah. Dan bila kita lihat satu persatu dekat depan ni, kalau kita lihat skrin depan ni, dia tak tunjuk semua. Dia tak tunjuk semua benda yang mengelilingi matahari. Kita ada 8 buah planet yang besar, 5 planet yang kecil-kecil, beratus-ratus buah bulan yang kecil-kecil, beratus ribu asteroid, batu-batu yang kecil, dan komet-komet. Banyaklah benda kat sana tu, kat luar sana tu. Okay. Tapi bila kita kira, ini banyak ni, beribu ni, berjuta ni, tak berlanggar ke? Kita risau kat situ lah. Kan, mesti takut aksiden ke. Kan? Banyak sangat benda kat langit. Tapi disebabkan angkasa lepas ni terlampau luas, adalah boleh dikatakan amat jarang benda akan berlanggar. 2 benda akan berlanggar. Cuba kita lihat nanti, saya tunjuk sikit. Dunia yang paling dekat, planet yang paling dekat dengan matahari. Kadang-kadang orang duk berangan kan. Kat bumi ni dah penuh, nak beli tanah pun tak ada. Kan? Kita pun nak carilah tanah kat planet lain. Kita punya angan-angan kita macam tu. Kalau kita boleh lihat kat sini, ini adalah sebuah planet yang kita panggil sebagai, dalam bahasa Melayunya, Utarit. Bahasa Inggerisnya Mercury. Dan Mercury, Utarit. Planet yang paling hampir dengan matahari. Dia punya dekatnya dengan matahari, setahun dia 88 hari je. Bayangkan. Kita setahun 365 hari. Sana setahun dia 88 hari. Maknanya dia telah melengkap satu pusingan mengelilingi matahari tak sampai 3 bulan.
Kalau kita sebulan 30 hari, 30 hari, 30 hari, lebih kurang macam tu lah. Tak sampai 3 bulan, dah setahun dah kat sana. Begitu cepatnya dia berputar mengelilingi matahari sebab dia duduk dekat. Kan? Kalau kita nak bonus cepat, pergi sanalah. Setahun sekali dapat bonus. 88 hari dapat bonus. Kan? Masalah lain pula. Utarit adalah sebuah dunia yang terlampau dekat dengan matahari. Apabila saintis buat pengiraan, dia buat kajian, dia hantar kapal angkasa, dia kira dia punya suhu dia semua-semua tu. Suhu waktu siang dia mencecah 390 darjah Celsius. Kita 39 pun dah menggelepar panas. Kan? Cari bilik aircon. Kan? Macam lah. Hari ni sekarang dah panas kan. Cari bilik aircon, tak tahan panas. Ya Allah, kan. Yang sana 390. Yang mana kalau kita lihat 390 ni, boleh mencairkan besi lah, umpama macam tu. Boleh mencairkan besi, keluli, boleh cair. 390 kalau kita duduk berjemur kat situ. Jadi kalau kita bayangkan macam mana nak hidup dalam keadaan 390 darjah Celsius. Lepas tu ada pula di kalangan kita ni, katakan ramai ni kita pergi planet Utarit, ada pula seorang tu dia belajar sains. Dia kata, siapa suruh landing waktu siang, landing waktu malam? Dia bijaklah sikit. Malam tu sejuk sikit. Kan? Dia pun landing, kita pun landing waktu malam. Bila kita mendarat dekat sebelah waktu malam, lain pula cerita dia. Suhu siang 390, malam dia negatif 150. Negatif 150. Kita bilik aircon hotel 16 pun dah rasa sejuk. Boleh tak upkan sikit jadi 23? Bilik aircon 16 kan? Negatif 150. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan. Siang terlampau panas, malam terlampau sejuk. Jadi macam mana kita nak hidup kat sana? Adakah mungkin kita boleh hidup kat sana? Mungkin boleh pergi. Nak bergambar-gambar, lepas tu balik. Contohlah mungkinlah zaman akan datang. Kapal angkasa boleh pergi ke apa. Tapi nak hidup dekat sana, nak bina rumah, nak pergi sekolah, nak pergi kerja kat sana. Macam mana nak hidup? Mana nak lari waktu siang tu? Mana nak sembunyi pada waktu malam tu? Tak boleh. Jadi kita buat perbandingan dengan apa yang ada kat bumi kita ni. Siang kita ni panas-panas pun mungkin sampai 50 kan. Kalau ada musim panas dekat Mekah kan. 40 lebih kan. 45, 50 kan. Panas tu. Tapi masih boleh hidup. Kan? Boleh lagi sembunyi-sembunyi dekat celah-celah. Apa tu? Bayang-bayang. Boleh lagi. Pergi dekat negara yang sejuk. Salji. Boleh lagi hidup. Duduk dalam rumah, jangan keluar. Dalam musim sejuk. Boleh hidup. Tapi kat sini macam mana? Kan? Apakah cara kita nak hidup? Tak boleh. Kan? Jadi bila kita lihat satu ni pun dah nampak lihat betapa istimewanya Allah cipta bumi kita ni. Dia dah design untuk kita. Kan? Kita kata tak apalah. Janganlah pergi planet yang dekat ni pasal dekat sangat panas. Kita pergi planet yang jauh sikit daripada matahari. Belakang sikit. Nombor 2. Iaitu planet Zuhrah. Venus. Zuhrah. Bahasa Melayunya Zuhrah. Orang dulu-dulu dia panggil Kejora. Bintang Kejora. Orang dulu lagi dia panggil bintang pagi, bintang petang. Sebab planet ni hanya nampak sama ada maghrib atau subuh. Terang menerang. Kalau sekarang ni, kalau tak silap saya, waktu subuh, kalau perasan lah waktu subuh, sebelah timur, dia dah rendah sikit, ada macam sebutir bintang yang terang. Itu dah lihat planet Zuhrah. Okay. Zuhrah ni sama saiz dengan bumi. Macam kembar. Lebih kurang sama lah, dia kecil sikit je, beberapa ratus kilometer sikit kecil daripada bumi. Tapi itu je yang sama dengan bumi. Selebihnya berbeza. Contoh kalau kita lihat, yang putih ni, di selaputi, yang putih tu, bukannya permukaan dia. Itu adalah awannya. Awan. Lepas tu kata, kalau awan, okeylah kot redup sikit. Kan, kita, kalau ikut logik kita macam tu lah kan. Redup sikit kot, taklah kena matahari direct. Tak macam Utarit. Tapi bila kita tengok awan dia tu, bukan macam awan kita. Awan kita air. Titisan-titisan air. Awan dia ni asid sulfurik. Asid. Asid. Jadi kalau kat sana tu kira macam hujan asid lah. Kalau hujan tu hujan asid. Asid sulfurik.
Dan dia begitu tebal, sampaikan dia menutup keseluruhan planet tu. Orang kat sana duduk kat bawah tak boleh nampak langit. Dia tak kenal bintang, bulan, apa benda semua tak kenal. Tak nampak langit, nampak awan je. Itu dah lain lah, nombor satu. Kemudian bila kita kaji lagi, udara dia ada udara macam bumi. Kalau ada udara macam bumi, boleh hidup lah. Kot. Ada belakang tu ada kot dah. Kan dah mula was-was sikit. Rupa-rupanya udara dia bukan macam kita. Kita ada nitrogen, kita ada oksigen, kita boleh menapas. Gas yang nombor 3, karbon dioksida yang kita menapas keluar ni, 0.03%. Kalau ingatlah, tuan-tuan ingatlah masa sains-sains dulu kan kita belajar sains tu, 0.03%. Sikit je. Dia ni rupa-rupanya 90% karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida ni, dia memerangkap haba. Lagi banyak gas karbon dioksida, lagi banyak haba matahari yang jatuh kat permukaan, tak boleh nak keluar, terperangkap. Tu yang orang duk risau bumi kita ni makin panas, sebab orang banyak melepaskan karbon kan, orang karbon tu. Itulah kesan dia. Tapi kesan bumi kita ni, walaupun dia karbon yang berlebihan ni sikit saja pun dah ada kesan, bayangkan 90% karbon dioksida. Panas. Jadi panas dia macam mana? Utarit siang dia, panas dia 390. Dia ni, panas dia 490. 490 darjah Celsius. Lagi panas daripada utarit. Disebabkan haba matahari tak boleh nak keluar. Terperangkap kat dalam tu. Allahu Akbar. Macam mana tu? 490 darjah Celsius. Okay. Kemudian, dahlah dia panas. Dia punya satu hari dia lagi lama berbanding setahun dia. Pula dah. Kan? Macam mana tu? Kita buat perbandingan dengan bumi. Bumi kita satu hari 24 jam. Setahun kita 365 hari. Dia ni, setahun dia mengelilingi matahari 225 hari lebih kurang. Tetapi dia nak berputar satu hari, lengkap satu hari, siang dan malam, satu hari dia, mengambil masa 240 hari kita. Lambat. Dia lambat berputar. Dalam masa dia dah berputar siang dan malam dia tu, dia dah habis tahun dah keliling matahari dia. Macam mana nak buat kalender sana? Kan. Sana ahli falak pun surrender dah. Nak buat kalender macam mana ni? Nak ikut hari ke, nak ikut tahun ke, nak ikut bulan? Pula dah kan. Tak boleh nak membayangkan macam tu. Tapi itulah dia keadaan dia. Dahlah dia berputar lambat. Dia berputar terbalik. Di sana, kalau kita berada kat sana, kita boleh nampak matahari itu naik terbit sebelah barat. Dekat planet Zuhrah ni. Jadi persoalannya adalah, kenapa Allah cipta sebuah dunia sama saiz macam bumi, tetapi keadaan dia tu begitu berbeza. Panas melampau, satu harinya tu lama nak habis, dan berputar terbalik, matahari naik sebelah barat. Kenapa? Mesti ada pengajarannya. Mesti ada sebabnya. Mungkin Allah nak tunjuk kepada kita, kalau nak jadikan bumi macam tu boleh je, tak ada masalah. Kan? Bayangkan Allah dah jadikan satu example, satu contoh. Kalau bumi nak jadi macam tu, boleh je. Panas melampau. Satu hari tu tak habis-habis. Naik pula matahari sebelah barat. Macam manalah keadaan dia. Sesuatu yang benda yang kita tak boleh nak bayangkan. Itu Zuhrah. Siapa nak pergi silakan. Kan? Boleh kirim balik WhatsApp kat saya, cerita apa benda kat sana keadaan dia. Tapi itulah dia. Zuhrah. Kadang kata, okeylah, tak apalah. Zuhrah ni susah sikit nak pergi, panas. Okay. Panas. Tak apalah, kita pergi yang planet kat belakang kita. Belakang daripada bumi. Okay. Iaitu planet Marikh. Yang Marikh pula, disebabkan dia duduk belakang sikit dengan kita daripada bumi, jadi dia taklah panas sangat. Okay. Tapi dia mungkin sejuk sikit. Dia sejuk sikit. Suhu waktu siang dia tu boleh dikatakan boleh mencecah lebih kurang 24 darjah Celsius.
Dekat katul istiwa dia lah. Dekat katul istiwa dia tu. Kalau bahagian kutub tu memang sejuk lah. Tapi malam dia pun sampai -100. -100 malam dia. Okay. Tapi kalau kita tengok kan, antara dia ni dengan Zuhrah, baik kita pergi sini. Sebab tengok keadaan dia tu, dia ada tanah, dia ada gunung ganang, dia ada udara. Taklah teruk sangat dia punya awan-awan dia tu. Macam boleh hidup. Ada perkataan macam kat depan tu. Kan? Jadi kita pun buat kajian. Kaji kita. Marikh ni adalah di antara banyak-banyak planet, dia berpotensi untuk kalau manusia pergi mungkin boleh hidup. Mungkin. Okay. Kemudian saintis kaji lagi. Dia kaji, rupanya Marikh ni separuh saiz bumi. Dia tak besar, dia separuh saiz bumi. Tapi walaupun begitu, udara dia tu nipis, tapi udara dia tu pun penuh dengan karbon dioksida. Tak ada oksigen. Tak boleh nafas lah. Itu satu. Okay. Kemudian, kita cari dekat planet, permukaan planet ni, sampai hari ni tak jumpa air. Tak jumpa air. Kita nak hidup, kena ada air. Air dalam bentuk ais pun tak jumpa dekat planet Marikh. Dekat kutub dia ni, kita pasti boleh nampak ke tak kat sini? Kalau nampak yang putih tu kan, okay. Dia ada kutub utara, kutub selatan, lebih kurang macam bumi kita jugalah. Ada ais. Orang kata, kalau ada ais tu boleh ada air lah kot. Kita ambil ais tu, kita panaskan sikit kan. Lepas tu boleh jadi air. Rupanya itu bukan air beku. Itu adalah gas karbon dioksida yang beku. Ais karbon dioksida. Bukan air. Jadi maknanya peluang kita rasa nak duduk kat situ dah makin menipis lah. Udara dah nipis. Air tak ada. Kan? Jadi, macam mana kita nak duduk kat sana? Satu lagi masalahnya adalah perjalanan ke sana. Cuba tengok sini. Kalau boleh nampak. Kita nampak ada garisan-garisan tu. Okay. Garisan-garisan yang ada tu. Okay. Inilah pergerakan planet-planet daripada atas. Okay. Paling dekat Utarid, Zuhrah, bumi nombor 3. Marikh tu yang nombor 4, sebelah kanan tu. Okay. Kalau kita nak hantar roket pergi sana, ke planet Marikh, kita kena hantar ketika bumi dan Marikh dekat. Yalah, jimat minyak. Kan siapa suruh kita daripada jauh nak pergi kan. Dalam kes macam ni lah, lebih kurang macam inilah keadaan dia. Bumi dan Marikh dekat. Masa itulah kita lancarkan roket. Tapi bila lancar roket, sampai sana berapa lama? 6 bulan. Jadi maknanya kita duduk dalam roket tu 6 bulan. Dekat angkasa lepas. Terapung-rapung 6 bulan. Buat apa tu? Tak, tunggu sampai kat planet Marikh. Tak sampai. Kan? 6 bulan. Terapung-rapung. Bila dah 6 bulan, kita pun sampai kat planet Marikh. Mendarat. Tapi bila kita sampai kat planet Marikh dalam masa 6 bulan, bumi dan Marikh dah jauh. Satu ujung sini, satu ujung sana. Macam dalam keadaan sekarang ni. Jauh. Jadi maknanya kita sampai sana, tak boleh turun balik. Kan? Kita nak jom cepat ambil gambar, lepas tu baliklah jom. Tak boleh. Sebab ketika itu, bumi dan Marikh berlawanan kedudukan dia. Matahari tengah-tengah, bumi belah sini, Marikh sebelah sana. Jadi kita kena tunggu sekali lagi bumi mengejar planet Marikh, baru kita boleh balik. Berapa lama nak tunggu? 2 tahun. Maknanya kita kena duduk dekat atas planet Marikh tu 2 tahun. Nak buat apa 2 tahun kat sana tu? Bayangkan. Macam mana kita nak hidup kat sana 2 tahun? Nak makan apa? Air pun tak ada. Kan? Takkan nak bawa Maggi banyak-banyak 2 tahun? Tak larat nak makan. Kan? Nak bawa makanan simpan 2 tahun kat sana macam mana? Dekat mana nak simpan? Nak cari air macam mana? Kan? Andai katalah kita bolehlah hidup kat sana 2 tahun. Nak balik ke bumi. Berapa lama nak tunggu? 6 bulan lagi. Jadi jumlah perjalanan pergi balik sana ke planet Marikh tu 3 tahun. Semata-mata nak tengok planet yang memang tak ada apa-apa kat sana. Gersang. Dia tak ada pokok, tak ada apa. Dia ada batu, tanah, pasir, gunung ganang, tu je. Dia ada awan, tapi awan dia karbon dioksida. Kan? Jadi bayangkan macam mana? Kenapa Allah cipta sebuah planet yang macam tu? Kan?
Hampir-hampir macam kita boleh nak pergi, tapi tak boleh nak hidup. Sikit lagi macam kita boleh nak pergi, kan? Tapi tak boleh nak hidup. Itulah mungkin pengajaran yang awak nak tunjuk. Kan? Okay, tak apalah. Kita janganlah pergi planet Marikh. Kita pergi jauh sikit ke belakang. Mushtari. Yang planet saya kata 12 kali ganda besar tu. Okay. 12 kali ganda besar daripada bumi. Okay. Azan tu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, baik. Sambung sikit. Bila kita sampai dekat planet yang keempat, niat kita ni nak cari tempat baru lah. Tengok planet Mushtari. 12 kali ganda saiz bumi. Besar. Mesti banyak tanah. Pasal kita nak beli tanah, nak buat rumah baru.
Kita pun hantar kapal angkasa kita pergi mendekati makin dekat dekat planet Mushtari ni. Bila kita pergi dekat makin dekat, kita lihat kat sini dia berjalur-jalur, rupanya dia pun dipenuhi, diselaputi oleh awan. Tak nampak permukaan dia tu. Jadi kita kena masuk bawah permukaan awan itu, bawah lapisan awan untuk cari tempat. Nak cari pejabat tanah lah. Nak cari pejabat tanah. Kan, nak cari tanah. Kita pun naik kapal angkasa kita, masuk ke dalam awan, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tak jumpa tanah. Masuk. Tembus belakang. Rupanya planet Mushtari ni tak ada tanah. Sebesar-besar dunia planet ni, dia adalah sebuah planet gas. Dia adalah sebuah gas yang berbentuk bulat. Gas, dia bukan pepejal. Dia tak ada tanah. Tak ada tanah. Masya Allah. Sebesar-besar 12 kali ganda tu tak ada tanah. Jadi melepaslah kita nak cari tanah kat situ. Jabat tanah pun tak ada. Jadi, macam mana tu? Sebuah dunia yang besar tu, tapi tak ada tanah. Dan bila kita tengok juga, yang macam nampak macam mata ni kan, dia awan, tapi awan dia tu berputar sehingga kan banyak puting beliung, tornado. Yang tadi tu yang bentuk mata tu, saya cuba nampak sikit ni. Dia. Yang tu, yang merah tu. Besar dia tu boleh memuatkan 2 planet bumi dalam tu. 2 bumi boleh diletakkan dalam tornado tu. Puting beliung yang warna merah tu. Allah Akbar, bayangkan. Kita ribut pun dah rasa pening kepala, kan, dah risau. Apatah lagi 2 bumi boleh masuk kat dalam tu. Jadi macam mana keadaannya macam tu? Dahlah dia besar. Dahlah tak ada tanah. Dia berputar laju. Putaran dia tu laju pula. Putaran bumi 1 hari 24 jam. Yang planet Marikh tadi tu lebih kurang sama macam bumi. Yang Zuhrah tadi tu lama, 240 hari. Dia ni 1 hari dia tu 10 jam. Oh, laju pula. 10 jam. 5 jam siang, 5 jam malam. Oh, laju tu. Kalau anak-anak kita sukalah 5 jam, oh dah habis sekolah dah. Balik rumah, alamak esok nak sekolah dah. Padan muka. Kan, kelang kabut nak buat homework. Tak habis, tak sempat nak buat homework. 5 jam siang, 5 jam malam. Laju, berputar laju. Kenapa dia berputar laju? Sebab dia gas. Gas ni ringan. Kalau dia pepejal, benda yang pepejal, berputar laju, dia akan berkecai, pecah. Tapi dia gas. Itu kalau kita belajar fizik lah kan. Tapi tak nak ajar fizik kat sini, tengah lari semua orang. Kan? Tapi fikir macam tu je lah, kita fikir macam tu je. Jadi maknanya dia berputar laju. Okay? Dah lah berputar laju. Dia ada bulan dia. Okay, bumi kita ada sebuah bulan. Bulan kita lah. Planet Marikh ada 2 bulan. Dia ada 92 bulan. 92 bulan. Dekat sana raya tak gaduh lah. Raya bila? Pilihlah anak bulan yang mana satu. Umpama macam tu lah. 92 bulan. Banyak bulan dia. Dia umpama macam sebuah sistem suria yang kecil. Seolah-olah dia tu macam matahari, yang bulan-bulan tu macam planet dia. Umpama macam tu lah. Umpama macam tu. Jadi, pelik kan? Jadi sebenarnya apa tujuan Allah cipta planet Mushtari ni? Faedah lain tu tak ada faedah lah. Kita nak pergi, tanah tak ada, semua-semua. Tapi apa kerja dia untuk kita? Rupa-rupanya, bila saintis duk kaji, saya tunjuk sikit ni. Mushtari berada di dalam kawasan angkasa lepas, di antara Marikh dan Mushtari itu ada satu kawasan kosong. Tapi kawasan kosong ni sebenarnya dia dipenuhi oleh asteroid. Batu-bata angkasa lepas yang putih-putih warna kuning tu. Okay. Itu adalah asteroid yang bertaburan dekat angkasa lepas. Kalau dia tak ada, kalau Mushtari itu tak wujud, asteroid ni akan sentiasa berputar-putar dan dia akan jatuh ke arah matahari, yang mana bumi kita ni duduk dekat dengan matahari. Dan kita akan sentiasa dilanggar oleh asteroid ni. Tapi disebabkan adanya planet Mushtari,
Graviti dia tu kuat. Dia mengawal daripada ketulan-ketulan asteroid ni daripada jatuh ke matahari. Dia kontrol supaya kita tak dihentam banyak. Adalah kadang-kadang ada juga lalu satu dua yang tersesat kan. Okay? Tapi yang banyak-banyak ni tak jatuh ke arah matahari. Yang kita ni bumi ni dekat dengan matahari. Tapi disebabkan dia ada, benda tu nak jatuh ke arah matahari, bila dia lalu je, graviti tu tarik dia keluar balik. Asteroid tu menjauhi daripada matahari. Ada kerja rupanya dia. Jadi bayangkan macam mana Allah cipta kita ni, kita boleh selamat. Walaupun dia duduk jauh, walaupun dia besar, walaupun tak ada tanah, tapi ada kerja untuk kita, ada manfaat untuk kita. Jadi apa cerita planet-planet lain, kita pun tak tahu lagi. Kita belum jumpa lagi apakah faedahnya. Mungkin ada, kita tak terbuka lagi hijabnya. Kan planet-planet lain ni, kalau nak cerita ni sampai tahun depan tak habis. Kan planetnya banyak, kan. Zuhalnya apa benda semua-semua tu kan. Tapi itulah dia keadaan yang alamnya Allah cipta. Yang ini baru dalam kita punya sistem suria kita. Kita nak terbang daripada matahari ke bintang yang paling dekat. Nama bintang tu Rigil Kentaurus. Tak payah hafal pun tak apa. Jangan risau. Kan apa benda boleh beli nak menyebutnya kan. Okey, jangan risau. Kita faham satu je. Ada satu bintang nama dia Rigil Kentaurus. Maknanya matahari, planet. Lepas tu kosong, tak ada apa-apa. Jumpalah bintang yang paling dekat. Okey, Rigil Kentaurus. Jarak dia macam mana? Kita nak naik roket daripada bumi ke sana. Kalau roket tu selaju cahaya ni laju tau. Cahaya ni bergerak 300,000 km sesaat. Kita 110 km sejam dekat highway. Satu saat dah 300,000 km. Itulah laju cahaya. Nak bayangkan laju tu macam mana? Umpama cahaya ni, sebutir cahaya, boleh mengelilingi bumi dalam masa dalam 1 second, 7,5 kali. Itulah lajunya cahaya tu. Tapi andai katalah kita ada roket selaju cahaya, nak pergi ke planet, nak pergi ke bintang yang paling hampir dengan matahari, Rigil Kentaurus tu, selaju cahaya, mengambil masa 4 tahun. 4 tahun. Baru sampai sana. Selaju cahaya, bukan laju kereta proton ke, laju kapal terbang ke apa, tak ada. Selaju cahaya tu mengambil masa 4 tahun. Itu bintang yang paling dekat. Bayangkan macam mana kita nak berkomunikasi dengan kawan kita dekat bintang Rigil Kentaurus. Kita hantar WhatsApp malam ni. Jom getih. Kita pun hantar. Pepet. Kan? WhatsApp ni adalah tenaga menggunakan radio. Radio ni bergerak selaju cahaya. Kita jemput dia minum malam tu, 4 tahun baru sampai kat sana. Dia baru terima. Lepas tu dia pun jawablah. Okey. Alah, jawab sikit je pun. Okey. 4 tahun sampai ke kita. Kita pun marahlah. Yelah, okey pun dekat mana? Kan kita dah mudah nak bergaduh. 4 tahun sampai sana. Dah 12 tahun dah. Tong-nang kat situ tak settle nak mengetih pada malam ni. 17 Februari 2023. Masya-Allah, bayangkan. Maknanya menggunakan teknologi yang ada sekarang ni pun, kalau kita nak tak payah pergi pun, nak hantar signal pun, itu pun mengambil masa 4 tahun. Kepada bintang yang paling hampir dengan kita. Belum lagi bintang-bintang yang jauh. 5,000 tahun, 100,000 tahun, berapa juta tahun. Jadi maknanya alam semesta ni begitu luas. Kita nak bayangkan macam mana pergerakan Isra dan Mi'raj. Nabi kita pergi Sidratul Muntaha. 1 malam. Kan? Pergi sebelum subuh dah balik. 1 malam. Pergi balik. Kita nak naik roket ni pun selaju cahaya 4 tahun nak sampai satu hala ke bintang yang paling dekat. Jadi di manakah kedudukan kita sebenarnya? Lemahnya kita. Kerdilnya kita. Kan? Jadi kalau kita lihat, last kali saya akan tunjuk, kita akan terbang keluar kan. Saya tunjuk sikit yang ni, saiz ni. Ini kita akan sedar kita ni besar dia macam mana. Kecilnya kita besar mana. Kecilnya kita berbanding dengan benda-benda yang lain.
Kan, tadi kita tengok gambar-gambar tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak bayangkan. Okay. Ni bumi kita. Bulan kita suku 1/4 saiz bumi. Ambil bulan, letak kat bumi, besar Australia. Itu besar bulan lah. Okay, besar Australia, negara Australia. Yang kecil tu, Pluto. Planet yang dulu kita panggil planet nombor 9. Sekarang dia dah keluar daripada persatuan planet-planet. Sebab tak bayar yuran. Okay, dia tu keluar dari persatuan planet-planet. Okay. Umpama macam tu lah. Umpama macam tu. Dia ada, dia wujud. Cuma dia tak masuk dalam kumpulan planet. Dia masuk kumpulan planet kerdil. Tak apa, itu cerita lain lah. Dia kecil. Bandingkan dengan Marikh, separuh saiz bumi. Marikh itu tak besar. Bandingkan dengan Zuhrah, Venus tu. Venus, Zuhrah ni lebih kurang sama saiz bumi. Cuma sifat dia tu begitu berbeza. Panas melampau, lambat berputar terbalik. Bandingkan dengan Mushtari. Inilah besar Mushtari. 12 kali ganda besar bumi. Tak ada tanah. Okay. Bandingkan dengan planet yang bergelang, Zuhal. 10 kali ganda saiz bumi. Dia kecil sikit daripada Mushtari tu. Dan kita bandingkan dengan matahari. Di manakah bumi sekarang ni? Yang tengah-tengah tu bukan yang besar tu. Yang besar tu Mushtari. Sebelah Mushtari tu bumi. Itu bumi. Kita ni dekat mana dekat atas bulat kecil tu? Allahu Akbar. Bayangkan ya. Lemahnya kita, kerdilnya kita. Jadi tak hairanlah api matahari yang kita rakam tu lagi besar daripada bumi. Kita belum cerita pasal matahari tu sendiri. Baru cerita pasal api tadi tu yang mula-mula saya tunjuk tu. Itu pun dah besar daripada bumi, apatah lagi matahari itu sendiri. Bintang yang paling dekat selepas matahari, Rigil Centaurus. Ini nama dia. Siapa nak salin, salin. Tapi tak payah hafal pun tak apa. Dia bukan nama bahasa Melayu, bukan nama Jawa, tak ada. Bukan. Saya pun tak tahu bahasa apa. Okay? Besar sikit daripada matahari. Bawah tu Mushtari. Kalau tuan-tuan dapat lihat, sebelah Mushtari, belah kanan tu ada satu titik tu. Itu bumi kita. Itu bumi kita. Kalau boleh nampak lah. Rupanya ada lagi besar. Bintang paling cerah di langit. Sirius. Sirius, nama dia memang macam tu. Saya sebut je tu. Sirius. Okay. Bintang Sirius, bintang paling cerah di langit. Kalau sekarang, kalau lepas Isyak ni, pandang sebelah timur, dia tengah nak naik tinggi. Dia terang. Okay, itu bintang Sirius. Sekejap lagi boleh try. Okay, sebelah timur, atas kepala kita tapi dia rendah sikit, dia tengah nak naik. Itu bintang Sirius. 2 kali ganda saiz matahari. Bayangkan Bawah tu Rigil Centaurus, yang kecil tu bumi, apa benda tu, Mushtari. Dalam kes ni bumi kat mana? Bumi tak nampak dah. Sebenarnya boleh dekat skrin ni boleh nampak. Okay? Tapi itulah dia. Rupanya ada lagi besar. Regulus. Bintang tak sempurna bulan. Dia lepeh sikit, dia penyek sikit. Sebab dia berputar laju. Bintang ni pun berputar juga. Tapi dia tak ada siang malam lah pasal dia keluarkan cahaya. Okay? Tapi di bintang ni gas. Bila dia berputar laju, dia jadi penyek sikit. Okay, pasal dia gas, dia bukan pepejal. Yang atas, kanan, kiri atas tu, itu matahari. Bawah dia tu, itu Mushtari. Dalam skala macam ni, bumi dah tak nampak dah. Kita letaklah satu titik, tak betul. Tak tepat. Kita lagi kecil daripada satu titik. Allahu Akbar. Bayangkan. Punya ada lagi besar. Aldebaran. Nama pun berdebar lah. Kan? Aldebaran. Bintang gergasi merah. Bintang ni makin tua, dia akan makin besar. Dia akan berubah warna dia warna merah. Okay? Kalau kita lihat kat langit, kalau warna bintang tu warna merah, kalau ada benda itu warna merah, itu bintang yang dah tua. Tapi kalau ada warna merah, berkelip-kelip bergerak, itu nama dia kapal terbang. Jangan pula kata itu bintang merah nak mati. Itu kapal terbang kan, bergerak. Itu lain cerita. Tapi Aldebaran ni, tengok Aldebaran ni besar dia macam mana bandingkan dengan matahari. Dalam skala macam ini, di manakah Mushtari? Mushtari itu pula hilang daripada pandangan. Letak satu titik, tak betul lah. Bumi tak payah, orang kata, tak payah sembang lah orang kata. Tak payah cerita. Dah tak ada dah kat situ. Wah, Akbar. Rupanya dia lagi besar.
Ada lagi besar. Antares, Betelgeuse. Okay? Yang bawah tu Aldebaran, kecil. Umpama tadi kita tengok berdebar-debar, sekarang dah tak berdebar dah. Umpama macam tu lah. Pasal ada lagi besar daripada dia. Dalam skala macam ni, kalau boleh nampak lah, satu titik tu sebelah Aldebaran tu, itu matahari kita. Itu matahari kita. Allahu Akbar. Bayangkan. Punya ada lagi besar. Aduh. Nama pun berbelit-belit nak menyebut. VY Canis Majoris. Nak menyebut pun payah sikit. Kan? Ini tak payah hafal pun tak apa. Tapi inilah antara bintang yang paling besar yang kita jumpa setakat hari ini. Ada lagi lebih kurang sama macam dia ni. Jadi bayangkan, di manakah kedudukan kita? Daripada sudut saiz tu pun, betapa kerdilnya kita. Betapa kecilnya kita. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi itulah tuan-tuan, perempuan. Alam ni, Allah cipta ni, bukan sekadar cantik, tapi ada pengajaran dia. Kan? Ada dia punya sebab dia. Bila kita mula kaji, daripada situlah kita akan dapat lihat betapa lemahnya kita. Daripada situlah kita akan dapat tingkatkan iman kita, takwa kita. Tak sia-sia benda ni kita belajar. Tak faham tak apa. Saya tahu 90% apa saya cakap ni memang semua tak faham pun. Kan, benda pelik-pelik, apa benda kuliah maghrib pagi ni kan, benda yang pelik-pelik kan. Tapi tak apa, jangan risau kan. Sebab benda ni memang lama nak belajar. Tapi apa-apa hal pun lepas ni, bila kita pandang kat langit, janganlah sekadar pandang dengan mata kita, tapi pandanglah dengan mata iman kita, hati kita, iman kita kan. Dan lihat betapa betulnya Allah telah berfirman kan, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi kan, dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran, keluasan, rahmat Allah SWT. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir. Itulah sikit sebanyak saya sempat kongsikan pada malam ini kepada tuan-tuan dan puan semua. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak iktibar pengajaran. InsyaAllah lepas ni, lepas ni bolehlah lepas keluar masjid ni, pandanglah ke langit. Okay? Tengoklah kat langit. Tak faham pun tak apalah. Kan? Tapi tengoklah kat langit yang kecil-kecil tu. Walaupun bintang tu nampak kecil, tapi sebenarnya dia tu adalah makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada diri kita. Okay? Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada semua yang telah jemput saya ke sini. InsyaAllah kita jumpa lagi bila-bila lah panjang umur insyaAllah. Okay? Yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Yang buruk tu kelemahan daripada diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.